Selepas data inflasi US semalam dan juga ECB, mesyuarat polisi ECB semalam, tumpuan semasa adalah kepada mesyuarat G7 Zatul yang sedang berlangsung di UK. Bermula hari ini sehinggalah pada Ahad, dan kita jangkakan akan keluar statement pada Ahad, terutamanya mengenai langkah bersama negara-negara maju bagi menangani COVID-19, terutamanya kepada negara-negara yang mundur. Masalahnya adalah pada pengagihan ataupun availability of vaksin di kalangan negara-negara yang kurang maju, dan itu yang jadi perhatian pasaran. Untuk semasa kita nampak pullback dekat US dollar selepas data inflasi semalam, kita nampak kelemahan US dollar, dan sekarang ni kita nampak satu bounce untuk US dollar. Tapi itu tidak mengubah gambaran besar untuk US dollar setakat ini, dan kita nampak terutamanya untuk pergerakan dekat US dollar tu tidak mempengaruhi antaranya kepada pergerakan Australia dollar, New Zealand dollar dan Kanada kepada Comdos. Sebaliknya lebih kepada dollar pairs lain seperti Euro, GBP, Chef, dan itu yang lebih terpengaruh kepada pergerakan US dollar semasa. Maksudnya pergerakan pasaran agak bercampur. Kita menuju kepada cuti summer, cuti musim panas. Itu bulan 7 nanti Zatul. Biasanya bulan 7 ni market agak reda sikit lah. Kita akan ada volatility yang lebih rendah. Kebiasaannya lah pada bulan 7. Tapi tahun ni luar biasa sikit sama dengan tahun lepas. Jadi sebab COVID-19 punya pandemik. So kita tengoklah apa yang kita ni. Tapi hari ni topik kita struktur pasaran asas teori added wave, Datul. Kita akan lihat bagaimana kita membaca pasaran, meletakkan all this info kepada chart dan kita cari peluang untuk trade. Itu yang kita akan buat hari ini. Elite Wave. Mesti ramai yang minat ni. Jadi teruskan bersama Zul sampai jam 8 malam. Waalaikumsalam Haji Zuan, Ruslan dan juga semua yang dah join. Teruskan bersama Zul sampai jam 8 malam. Dan kalau ada soalan, komen macam biasa, boleh tinggalkan dekat ruangan komen sebelah kanan video ni. Okay, nanti Zul akan sedia menjawab soalan anda dalam sesi siaran langsung. Okay, saya nampak semua dah ready. Jadi Zul pun dah ready. Saya boleh serahkan kepada Zul pula lah. Okay, silakan Zul. Sebelum tu minta kenal Datul dulu. Mungkin kita over sikit. Itu biasa hari Jumaat. Biasa. Okey. Biasa. Jumaat satu sesi je. Itulah tu. Faham. Boleh. Saya dah izinkan dulu. Okay. Ruslan setuju betul. Ruslan setuju betul. Alright. Silakan Zul. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Razak, Zul Razak dalam sesi terakhir saya untuk minggu ini. Topik kita struktur pasaran asas kepada teori added wave. Sebelum kita mula, saya baca disclaimer dahulu. Waalaikumsalam Zuan, Roslan, Galih, Hadi, terima kasih semua. Saya baca disclaimer dulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan menggunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilannya. Wassalam Rusdi. Nama saya Zulkifli Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya dapat lebih daripada 20 tahun. Okey, kita lihat dahulu apa yang berlaku dalam pasaran, pergerakan besar dalam pasaran untuk semasa. Kejap data sebentar tadi kita ada GDP untuk UK yang menunjukkan pertumbuhan masih berlaku biarpun lebih rendah daripada jangkaan pasaran. Pasaran menjangkakan untuk bulan 3 bulan sebelum ni, ingat data ni 3 bulan lepas, dijangkakan meningkat 2.4%, tetapi naik cuma lebih rendah daripada jangkaan pasaran. Lain daripada itu kita ada semalam data inflasi US yang menunjukkan, yang keluar not out of jangkaan pasaran. Siapa yang ikut sesi semalam, anda faham apa saya maksudkan. Lain daripada itu untuk minggu ni, untuk hari ni dan hujung minggu ni, kita sedang ada mesyuarat G7 yang sedang berlangsung di UK. Boris Johnson, Perdana Menteri, menjadi tuan rumah kepada
ketua-ketua negara G7, antaranya Joe Biden dari US dan juga Angela Merkel dari Germany dan lain-lain ketua negara. So kita ada mesyuarat G7, not much expected sebabnya daripada G7 ni fokus dia kepada COVID-19, pengagihan vaksin kepada negara-negara mundur sehingga 1 bilion vaksin itu yang cuba dicapai lah antaranya. Secara besarnya sentimen semasa adalah not really something yang positif ataupun negatif, tapi secara besarnya adalah lebih ke atas penerusan daripada apa yang berlaku semalam. Tutup US equity market awal pagi tadi tutup lebih tinggi. Kita ada untuk Asia juga ditutup Nikkei contohnya. Nikkei tak berubah, tetapi untuk Eropah punya sesi semasa indeks menunjukkan yang lebih positif, manakala untuk US futures agak muted, agak bercampur dengan Nasdaq adalah lebih rendah semasa. Hafiz, ni rakan lama ni. Ni hari aman. Bang Pian tak ada. Okey, jadi kita lihat kepada chart dan stay sampai hujung sebab cara analisa yang saya bincangkan dalam chart ni adalah apa asas dia akan kita ceritakan pada sesi hari ini. So kita akan pergi to and fro. Nota-nota ni anda dapatkan dekat channel Discord saya. Kalau anda nak tengok kat mana nak join, anda pergi dekat Facebook profile saya, dekat bio saya ada link untuk Discord. Anda boleh download nota hari ini. Okey, view kita masih seperti yang kita ceritakan semalam, di mana pada semasa kita masih menganggap pergerakan untuk indeks, inilah S&P 500, inilah CFDs dia, masih lagi belum melengkapkan pergerakan ni, belum habis. Ini masih lagi belum lengkap sehingga sekurang-kurangnya 100% extension. Itulah Fibonacci extension. Jadi sekurang-kurangnya sehingga kat sini. But we do see reduction daripada momentum. Price membuat high, tetapi kita dah mula nampak momentum kenaikan pasaran mula menurun. Sekiranya this divergence dekat lower time frame hourly anda nampak breakout, dan kita akan extendkan lagi 3 dalam 3, maksudnya dalam cycle yang lebih rendah kita akan extendkan ke atas. Pada waktu ini belum, momentum pun belum nampak, tapi arah dia adalah ke atas. Waalaikumsalam Fikri. Okey, jadi itu yang kita nampak semasa. Jadi itu gambaran besar kita di mana we are looking at untuk semasa hourly cycle, H1 cycle masih lagi aktif, masih lagi relevan untuk ke atas. Ini adalah dekat hourly. Kita lihat dekat time frame yang lebih kecil. Di mana hourly untuk semasa, kejap saya buang yang saya conteng-conteng tadi. Terletak dia banyak sangat dekat situ. Okey, di mana untuk hourly kita nampak pergerakan semasa masih lagi kita katakan ke atas. Satu yang saya nak anda lihat adalah kepada movement DAX. Ingat, indeks-indeks ni biasanya dia bergerak sekali. Satu lagi high dijangka untuk US indices. Setakat ini kita belum ada, ni dah buat high rasanya. Ini kita boleh habiskan, faham tak? Kita boleh habiskan sebagai 5 wave. Kita boleh habiskan, dan itu bermakna kita akan membuat pergerakan yang lebih besar dalam yang untuk betulkan yang H4 punya. Untuk H1 kita dah cukup 5 wave. Tapi anda tak jangka hujung trend. Biar dia buat selagi dia tak menunjukkan reversal signal, selagi tu kita extend dia ke atas. Waalaikumsalam. Okey, jadi pada waktu ini tak ada bukti yang menunjukkan dia start melakukan pergerakan ke bawah. Tapi ingat kita dah cukup jumlah lekuk dia, jumlah lekuk kenaikan ni sejak daripada 13 Mei, jumlah dia dah cukup 5 dan dah membuat higher high. Dah cukup untuk kita katakan
sebagai wave 5 dekat situ. Maksudnya ini mungkin habis bila-bila. I don't like untuk chase kecuali kita ada momentum. Faham kan, Pat? Kecuali kita ada momentum di mana RSI dia break out. Sekejap. Okay. Unless dia punya RSI ni break out high dekat sini. Maksudnya kita ada momentum. Ada orang lah, ada volume price pun buat higher high. Then kita akan extend dia. Maksudnya kalau ini break out, kita masih lagi dalam wave 3 ini. Itu maksud dia lah. Kalau RSI dia break out ke atas, dan kita akan extendkan wave 3 dalam ni. Sekiranya RSI ni break. Semasa pullback dia, saya tak interested sebab kita mungkin dalam wave 5. Faham? Boleh buat correction yang lebih besar. Setakat ini tak ada bukti untuk kita nak untuk kita nak chase price kat atas ni. Momentum belum ada. Asalkan anda tak short dia, anda okey. Okey. Ini adalah untuk S&P 500. Benda yang sama kita nampak untuk benda yang sama kita nampak dekat US 30. The same thing. Structure US 30 ni unik sikit sebab pergerakan semasa tidak membuat higher high. Beza dia tadi ini tidak membuat higher high. Kalau kita tengok US 500 tadi, yang ini break. Jadi there is still a possibility untuk dia membuat 3 wave correction. Mind you, dekat sini pun saya boleh habiskan dia dengan ini 3, 4, ini ada low, 3, 4 dan one more high untuk dia break out atas ni. Satu lagi. Ni tak dapat. Dia kena habiskan, dia kena buat satu high. Apa pun sikit lagi untuk ke atas. Boleh hebat? Okey, ni yang kita cover 1 minggu ni kan. Apa pun, ini pullback ni, there is no, bukan pullback daripada higher high. Ini bukan extreme area ataupun higher low area untuk anda long. Siapa yang faham higher low, ini bukan higher low kepada structure yang lebih besar. Jadi dalam structure ini dia higher low. Ingat, trend adalah siri pergerakan. Pada waktu ni, kita ada movement yang kita anggap, structure yang kita boleh anggap sebagai complete. Dia berada dalam equal leg area. Jadi pullback ni kita tak trade. Pullback ni. Kalau 3 ni 1618, pullback 4 ni kita boleh trade. Okey? Ada momentum. Yang ketiga adalah kepada Nasdaq. Siapa yang enter semalam, anda sepatutnya dah lock BE. Ini adalah wave 1. Ini kita adalah wave 1 yang merah dan we might see 3, 4, 5 dalam motif sebab kita sedang jangkakan wave 3. So masih ke atas. Ataupun saya boleh habiskan 3 ni macam ni. 3, 4, faham tak? 5 dan kita buat correction yang lebih besar. Nampak? Kalau anda tak masuk sini, anda tak kejar dekat 1, 2 kat sini. Faham tak? Anda tak kejar, kalau dia buat macam ni, 1, 2, 3, anda tak kejar kat situ. Anda sepatutnya enter yang semalam dekat sini. Anda tak kejar 3 wave correction ini. Sebab, the whole thing, ingat, untuk kira wave 5, 3 cara. Yang pertama adalah Fibonacci terbalik ni. Between 1, 2, 3 ke 1618. Jadi ini dah break. Yang kedua, wave 5. Sama panjang dengan wave 1. Ini pun dah lebih. Ini pun dah lebih. Sekejap Ini pun dah lebih daripada tu. Sama panjang dengan wave 1. Itu caranya untuk anda jangka. Ini dah sampai. Nampak tak? Dia ngam-ngam sama dengan wave 1. Jadi ada kemungkinan untuk dia buat lebih besar. Cara ketiga untuk kira wave 5 adalah 3, 4 dan wave 5 berakhir dekat
0.618. Itu 3 cara. Ya. Nampak? Kawasan tu dah cukup. Ni dah cukup. Dia dah cukup 0.618. Dia boleh habis yang saya katakan tadi, iaitu 5 ni dah cukup syarat. Dia boleh extend. Tapi kalau anda nak masuk, anda tak masuk yang pullback ini. Faham? Anda tengok satu time frame besar dia, structure itu. Structure ini, structure pada fractal yang ini. Faham, Rosli? Fractal yang ini lengkap. Jadi kalau fractal ini lengkap, kita habis 5 ni kat sini dan 3 ni kat sini, kita mungkin akan buat pullback yang lebih besar. Faham? Cumanya saya tak dapat habiskan sebab ini belum buat higher high. Ingat, kalau saya boleh ubah kat belakang anytime je. Jadi anda tak masuk. Faham? Ini something else. So saya tak masuk yang dekat hujung macam ni. Nak masuk this one. Bukan pada struktur semasa. Sekejap, saya buang ni semua dulu. Okey, kalau tak dia berterabur. Kalau orang buka chat tengok apa benda Zul lukis tu. Okey, saya akan lebih interested dekat yang lebih besar. Sekiranya high dekat sini breakout, dan kalau kita nak trade, kita trade yang sini nanti. Bukan pada sekarang. Galih dah faham Galih? Semua ni asas. Kalau yang ni bagi yang baru ikut, don't worry. Kita akan cerita mengenai asas ni balik. Anda apply daripada yang besar turun kepada kecil. Okey? Jadi apa saya lebih, maksudnya kita unless RSI dia breakout, faham tak? Price breakout, RSI pun menunjukkan higher high. Dia boleh terus pergi ataupun dia pull back. Dia jadi 50-50. Saya tak nak trade 50-50. Saya nak yang lebih higher probability. Higher probability sekiranya kita ada ini breakout membuat high dan ini pun membuat high. Jadi kita akan ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi is higher probability untuk anda trade yang ini. Struktur semasa. Jadi tak ngam kalau kita nak trade dekat pullback sini. Tapi siapa yang masuk semalam itu adalah trend yang dalam ni. Yang kecil 5 minit, 15 minit. Itu anda bagi mereka yang trade intraday. Itu yang kita bincangkan semalam. Saya tak masuk. Saya letakkan kat situ bagi mereka yang semalam. Dia 3 wave pullback dan dekat sini. Okey? Sebabnya dia nampak 3 wave. Itu sebab kita tak enter semalam. Okey, DAX ni yang saya nak ceritakan. Nampak tak yang dekat sini higher high, kita dah boleh habiskan ini sebagai 5. Sebagai 5. And kita mungkin akan membuat pullback yang besar. Macam mana kita nak tahu dia habis? Macam mana kita nak tahu struktur ini habis? Tu yang kadang-kadang orang tak faham macam mana kita nak tengok momentum. Gunakan indikator momentum. Contohnya kita lihat kepada RSI, pullback ini semalam kita dah ceritakan pasal ni. Yang kat sini, yang ini, pullback ni kecil kan? Yang sekarang ni, dia break structure tau. Kalau kita ambil structure ni bermula daripada sini kan? Daripada sini. Dia break structure. So, ada kemungkinan ini dah habis dan kita sedang menghabiskan structure yang lebih besar. Sekejap. Kita dah memulakan pullback yang lebih besar, iaitu 5 wave daripada bawah ni. 1, 2, 3, 4, 5 dan kita memulakan yang lebih besar. Itu yang kita, yes, itu. Nampak dah Rosli? Momentum. Ini yang kita akan bincangkan lepas kita break nanti. Kita akan bincangkan ni satu. Saya tulis satu ni. Okey? Nampak dah cara dia? Macam mana anda tahu yang selalu bila tu yang orang ramai give up dengan elite wave. Sebab dia nak tahu kat mana aku nak tahu yang ini habiskan. 1, 2, 3
4, 5. Nak tahu dia ni habis ke tak, lepas tu kita turun balik kan. Selalu bila kita tunggu macam ni, dia naik lagi. Macam mana kita nak tahu yang pullback tu adalah A, B dan C? Kadang-kadang dia jadi macam ni tau. Dia turun 1, 2, 3, kita pun ingat ini dah mula sell kan. Kita dan kita anggap dia sebagai wave 2. Katakanlah kita anggap ini sebagai 1 kan. Dan ini 2, the whole structure ni. Lepas tu kita nak long. Ada tengok RSI dia. Ya? Kalau RSI dia tiba-tiba membuat yang lain. Lain daripada structure ni, maksudnya ini akan boleh buat yang lebih besar. Nampak kan, Bat? Ya? Benda ni yang jarang orang cerita. Kan? Anda masuk kat sini habis. Itu yang kita sedang tunggu. Yang cerita dekat indeks ni. Itu yang sedang structure kita tunggu. Ada kaitan dengan apa yang sedang berlaku dekat fundamental, ada kaitan dengan apa yang sedang berlaku dekat dekat sentiment, di mana pada minggu depan kita akan ada FOMC ya. Dan kita ada inflation terus naik, biarpun semalam market ignore angka yang lebih tinggi dan kita nampak untuk US dollar melemah semalam, kita nampak untuk indeks terus menaik. Sekiranya Fed melakukan tindakan, we might see correction untuk yang ini, sama ada daripada 20 Mac ataupun correction daripada Oktober punya cycle ini. Itu satu. Macam Hafiz dah ada basic kepada elliott wave. Jadi mereka dah ada basic simple. Tapi itu yang orang tak ceritakan, Hafiz. Dia cerita 5 wave, 3 wave naik. Lepas tu kau nak masuk kat mana? Pening. Okey. Itu adalah untuk DAX. Jadi we are there. Momentum market lebih rendah. Anda akan masuk balik sekiranya kita ada momentum menunjukkan pergerakan masih ke atas. Sekiranya kita ada RSI yang breakout, momentum masih ada, dan kita akan extendkan dia dan kita cari peluang untuk intraday ataupun lebih lower time frame, H1, H4 untuk trade. Saya tak tunjukkan oscillator sentiasa kan. Saya cuma gunakan oscillator untuk nak baca. Saya trade, saya guna ni je. Saya guna ni, saya tengok, lepas tu saya tengok oscillator, lepas tu buang dia balik. Waalaikumsalam, Manip. Max boleh pergi mana? ABC 1618. Selagi dia tak macam NZD JPY ni kan. NZD JPY, kalau kita ambil ini yang kita gunakan ni sini, ini yang kita ambil 1, 2. Ini tak break 1618. Selagi dia tak break, so kita katakan ini sebagai 1, 2, 3. Ini jadi 3 ya. Kalau dia break out 1618, itu adalah 5. Then kita akan ada 1, 2, 3 dan ke bawah. Itu dia, Hafiz. Ramai yang tak ada orang tunjukkan benda tu. Tak ada. Adalah dalam buku tapi kat belakang-belakang. Tak tahu kat macam mana. Okey. So setakat ini movement macam NJ ni kan, kita masih tandakan dia sebagai A, B dan C. Sini ada 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Faham mana? Ini 5 wave. Ini A, ini B dan sini C. Ini adalah A, zigzag A, B dan C. Selagi dia tak tembus. Kalau dia tembus 1618, ini tak dapat jadi C. Ini akan jadi, kalau dia tembus, kalau dia tembus ke bawah macam ni, tembus 1618, itu adalah 1, 2, 3, 4 dan 5. Kalau kita gunakan yang itu tadi, ini adalah dalam minit. Dan itu adalah A yang besar. Faham?
A, dan kita tunggu B, dan satu lagi kaki ke bawah. Kalau dia tembus 1618, dia tak dapat jadi 3 wave. Sebab 1618 dilihat sebagai golden ratio yang ada momentum. Tu dia. Okey, indeks apa peluang dagangan? Sebenarnya untuk sekarang ni saya akan stay on the side tau. Kita pun nampak dekat yang lebih besar, dia punya momentum lebih rendah. Kita ada DAX yang cukup 5 wave anytime, kecuali RSI break. Price break atas ini, price break atas satu ni, okey, itu membatalkan kemungkinan ini 5. Faham tak? Dan pada masa yang sama, breakout dia 5 wave, dan pada masa yang sama RSI anda membuat higher high. Sebab kalau ini adalah wave 3, RSI dia akan jadi lebih tinggi, betul tak? RSI dia momentum lebih tinggi. Dalam struktur sekarang, RSI dia akan lebih tinggi. Kalau ini breakout dan RSI dia breakout dan break sini. Break this divergence. Break, membatalkan divergence dekat sini. Price break. Dan kita ada wave 3. Dalam yang kecil biru ni, kalau kita ada 1, 2, 3, 4, 5, anda boleh trade 3 wave pullback dia. Okey? Kan BAT pun tengok dalam buku dia cerita tapi belakang-belakang, tapi dia bukan main feature. Sepatutnya benda ni main feature. Anda nak tahu structure tu habis. Kita nak trade, bukannya kita nak buat buku elite wave. Baca buku kan kita tak dapat nak entry dia. Kita entry dia terbalik. Itu masalahnya buku dengan bila kita gunakan dia dalam trading tak sama. Okey, ini adalah untuk ni. Tapi don't get me wrong, anda tak short index. You don't short index. Kalau dia turun, kita expect penurunan yang lebih besar. Kalau anda nak short index, anda short yen pair untuk intraday. Jangan short index. Ya, daripada besar turun ke kecil. Besar turun ke kecil. Jangan daripada kecil pergi ke besar. Itu dah buat lain. Okey, ini adalah untuk DAX. JP225 kita masih ada position. One more high is expected. Ini sekurang-kurangnya kawasan sini. Boleh tak dia buat yang lebih besar turun ke bawah? Boleh. Ini. 1, 2, 3. Kalau itu berlaku, ini adalah, tengok, ada turun time frame. Ini adalah wave ini. Alah. Okey. Kalau dia buat yang lebih besar, kita dah ada wave 2. Faham? Kita akan habiskan satu ni kat sini. Tengok RSI dia, kalau dia buat yang lebih besar, sekarang ni RSI dia, ini dah keluar daripada, ni nampak tak? Ini dah keluar. Yes, Anip. Wave C 168 paling max. Paling max. Dia tak boleh lebih 168. Wave C dia max, dia macam ni. Dekat chart ni dia tak ada satu line tau. Dia ada satu zone. Support resistance tu satu zone. C tu boleh sampai ngam-ngam 1618. Dia tak boleh lebih. Faham ni? Okey, jadi kalau nampak tak RSI dia dah break. Kalau structure ini setakat ini kita baru saja ada 1, 2. Kalau kita katakan ini sebagai satu trend, dia kena ada 3 channel. So one more high. Sebab tu saya letakkan kat sini satu lagi high. Faham tak? Ada tengok dekat RSI dia. Sebab kita ada 3 wave. 3 wave motif. 3 wave motif akan membentuk 3 channel. Macam mana aku conteng benda ni, dia pergi ke tempat lain pula. Sekejap. Okey. Tengok dekat daily ni. Tengok RSI kat daily. Ni kita gabungkan dengan RSI. Tengok. Setakat ini,
kalau kita katakan, ingat motif ada 5 wave. Setakat ini kita baru saja ada 1 channel, 2 channel dan yang ini dah naik tapi dia belum buat high. So di sini kita akan ada divergence. Faham? Kalau dia adalah wave kelima. So ini akan ada 1 lagi high. Yes, ingat ini semua multi time frame. Jadi untuk anda nak masuk lagi untuk JP225 ni, unless high dekat sini break out, kita ada 1, 2, 3, 4, 5 dan kita ada continuation daily punya time frame. Dan anda boleh masuk 1, 2, 3 untuk masuk macam ni dalam 1 channel. Saya macam ni. Nak sharp entry anda pergi lower time frame. Tapi saya tak buat macam tu sebab saya melihat kepada banyak instrumen. Anda pergi sampai 5 minit punya chart, anda buat yang sama tapi pening kepala lah. Boleh buat. Tapi kalau macam saya buat 72 chart. Bayangkan kalau saya nak tengok 5 minit. 1 jam pun saya rasa dalam dunia ni tak ramai orang buat. Tak apa. Dia mustahil nak belajar dengan satu. Hari ni kita pengenalan kepada struktur. Lepas ni kita analisa market dahulu, kita tengok apa yang kalau ada peluang. Seperti saya katakan tadi, semasa dia boleh buat ke bawah lagi besar. 3 wave lepas turun ke bawah. Boleh buat benda tu. Apa pun reversal belum ada. Jangan kejar. Selagi market belum menunjukkan continuation trend, kita tak kejar. Kita tak kejar. Nampak? Kita kan ada 3 channel, 1, 2, 2 dan 3. Ini kena buat higher high. Barulah kita dapat katakan dia sebagai motif. Barulah dia sebagai satu motif. Boleh Hafiz? Tak ada orang tunjuk benda ni Hafiz? Ni kena buat 5. Kena buat 1 lagi ke atas. Okey? Itu adalah untuk JP225. Oops. Okey. Satu-satu kena padam. Nampak? Try daripada besar turun ke kecil. Jadi maksudnya dekat daily kita masih sideways. H4 kita dah ada pullback yang ni. Siapa yang trade daripada sini hari tu, kenapa kita trade kat sini? Itu dipanggil sebagai momentum sequence. Price break sama ada ambil sini ke mana ke, yang ini kita ambil 1, 2, kita dah lebih, mana kita punya 1618 ni, kita dah lebih 1618. Maksudnya price tu ada momentum dalam satu structure yang tak break. Yang ini satu structure. Satu ada nampak orang buat 8 hour, 6 hour punya chart sebab dia nak tengok RSI dia. Kalau ada tengok kan, kenapalah orang buat elite wave ni pergi tengok pelik-pelik. Chart 8 jam lah, apalah kan. Sebab dia nak tengok momentum ni. Momentum. Bilalah ada divergent, bilanya dia akan reset. Ni yang kita maksudkan dia reset. Ni dia reset. Daripada 2 tu, dia reset. Price break structure dan kita katakan ini wave 4. Tak ada. Favorite saya ringgit kot. Tak ada pair favorite. Saya tak ada cerita favorite. Ada set up trade. Sebab saya tak attach emosi kepada benda yang saya trade. Saya tak nak sayang dia. Dia naik, nampak trend dia, ada set up, kita long. Dia jatuh, ada set up dia, kita short. Saya tak ada cerita favorite. In fact, currency bukan saya punya favorite. Trading, kalau dari perspektif trading, currency is not. Saya lebih minat short term interest rate. Okey,
arah ke atas arah adalah ke atas. Kau tengok nama aku dia pergi modified ni. Galih tu pergi modified CMJ. Cikgu muka jambu. Hancur. Okey, so arah dia masih ke. Saya kalau satu ni breakout atas ini, dua kita boleh trade. Satu, dua ni kita tak boleh trade. Dua ni bukan higher high. Faham tak? Ini low, ini high. Ini satu structure. So, anda tak trade JP225 kat sini. Siapa favourite? Siapa favourite? Siapa favourite? Mana ada favourite? Favourite saya, bini saya. Okey, lain daripada tu kita ada untuk UK 100. UK 100 dah break high dan setakat ini yang kita jangka untuk UK 100. Ini baru je kita cerita hari tu kan. So, UK 100 keep dalam anda punya watch list. Saya mencari peluang untuk UK 100 ni sekiranya satu ni break high atas ni. Ini adalah something yang saya akan pegang lama. Kenapa? Fundamental dia nombor satu. Kita ada syarikat yang membentuk UK 100 ni, bisnes dia lain daripada tempat lain tau. Macam kebanyakan syarikat yang membentuk S&P 500, Nasdaq, membentuk Dow Jones. Diorang ni banyaknya base, kalau US base, bisnes dia sebagian besar kat US, ada kat luar macam Apple dan lain-lain. Tapi majority bisnes dia kat US. Macam UK 100 ni, FTSE 100, bisnes company yang membentuk dia, terutamanya syarikat yang terlibat dalam pelombongan, bisnes dia luar UK. Kita ada ekonomi Eropah yang dah naik. Kita ada ekonomi US yang dah naik. Half of the business dah okay untuk dia orang. Okay? Tetapi the moment the rest of the world catch up, Malaysia, Indonesia, dan di mana business company ni yang listed dekat London Stock Exchange ataupun under FTSE 100 mula catch up, ini akan jadi satu indeks yang lebih laju daripada yang lain. Dan kita nampak dia belum break out COVID-19 punya kejatuhan. Dia lagging. Tetapi the moment kalau dia break out, ini something yang saya cari. Pegang benda ni Pian, something yang kita akan pegang lama nanti. Not now, ini bukan sekarang. Saya akan tunggu breakout high dekat sini. Antara semua indeks dan FTSE ni murah. FTSE ni murah. Okey. Faham? Ini yang lebih besar untuk semasa FTSE. Nah, tak ada. Unless dia break high kat sini. High kat sini, anda boleh trade dua ni nanti. Tak ada, ni pun tak ada. Yep, unless dia break high kat sini, kita akan trade wave 2 ni nanti. Faham Fikri? But kenapa kita tengok kepada FTSE? Belum. Saya menjangkakan lepas FOMC tu there will be major retracement dalam market. There will be big retracement. Saya jangkakan Fed akan bagi satu petanda bahawa dia akan mula tighten dan itu menyebabkan indeks jatuh. Dekat chart pun sedang cerita yang sama. Maksudnya minggu depan US dollar mungkin kuat. FOMC. Bagi tahu tu je. Ikut FB live saya. Nanti kita cerita benda tu. Okey. Bukan trade the news. Bukan trade the news. Yep. Letak order, lepas tu limit order, biarkan je hebat. Okey. Untuk USD JPY. Jadi semalam punya news, this reaction, kita mungkin dah habis 2 kat sini. Pada waktu ni saya letakkan dia sebagai flat disebabkan oleh movement dalam dollar index ni. Dalam dollar index juga menunjukkan ada kemungkinan kita akan buat 2 ni kat sini ataupun kita dah ada 1, 2 dan ke bawah. Sekarang ni saya tak tahu. Dia sideways market. Tak ada siri. Nampak?
Ini sideways market. So, I don't know. Yep, inflation. They need to do something. They need to do something. Sebab kita nampak dia dah fall behind the curve. Okay, ini tak ada, ini bukan lower low. Unless dia break sini. Sebabnya, selagi dia tak break low dekat sini, ni time frame besar, tengok. Selagi dia tak break low kat sini, dia masih boleh buat 1, 2, 3. Faham? Selagi dia tak break low kat sini. Ya, ini belum habis lagi. Dan kita akan retrace yang ini. Maksudnya 1, 2 yang lebih besar. Faham? Apa saya nak one size 3XL? Untuk dolar pair, saya expect dia akan lebih volatile. Unless saya akan cuma interested kepada dia kalau dia break out. Faham? Kalau dia break out macam ni. Dia break out 1. Ini ya. Dia break out 1, 2, 3, 4, 5. Breakout 1 ini. Breakout 1 ni. Anda ambil Fibo. Pada waktu tu, anda ambil Fibo. Dan tunggu dia pullback. Tunggu, sorry. Ini. This one. 1, 2. Kalau breakout tu tak sampai lagi 100%, breakout, dia pullback 3 wave, kita short. Faham Manim? Di situlah ada tengok ABC, WXY tu tadi. Yang sini. Kita akan tunggu pullback yang sini. 1, 2, 3. Unless ini berlaku. Lain daripada tu, tak jeling pun. Dollar index. Tak minat. Tak minat. Sekarang ni tak ada apa-apa. Nothing. Okay, inilah dollar index. Movement yang sama kita nampak untuk U-shave. Ini beza dia, U-shave ni, nampak tak dia dah ada lower low? Nampak kan? U-shave ni, dia dah ada lower low. Breakout 5 wave. Di 1, 2 kat atas tu. Okay? So, sekiranya dia buat 1, 2 dan high dekat sini, anda boleh trade U-shave ni untuk short. Itu 2. Faham? Apa benda tu? Okay, ni dah break. Kenapa kita tandakan 2 ni? Base, tengok ni base. Kenapa kita tandakan situ sebagai 2? A, B dan ini sebagai 2. Try tengok ini. RSI. RSI dia, sini break structure. Sini break satu structure daripada atas. Sini break satu structure. Jadi sini kita kawasan B kita. Selepas tu, kita ada satu lagi yang break structure. Yang ini. Itu wave 2. Dan dia buat 5 wave breakout. 1, 2, 3 kita boleh cari untuk short. Itu adalah untuk U-shave. Okay. Jadi kita tunggu kepada, kalau dia buat pullback. Kalau US dollar kuat malam ni. Kalau US dollar kuat malam ni. Dan kita ada breakout ke atas. Breakout atas 2 ni. Dan anda boleh tarik Fibo kat sini. 1, 2. Dan kita akan tunggu dalam kawasan ni. Entry dia adalah ini. Stop loss letakkan 10 pip atas dia. TP 1, 2 entry. Dan 1%. Okey, ini. Nanti kita topik ni Isnin nanti. Isnin nanti ikut. Okay, risk reward dia tak berapa cantik. Okey. Jadi kalau itu berlaku, itu adalah wave 2 kat sini. Boleh? Itu short term entry. Itulah untuk U-shave. Faham? U-shave dah break structure ke bawah. Kalau dia breakout ke atas, jadi letakkan alert, tak payah tenung chart.
letakkan alert 1, 2 dan kiralah dia punya lot sizing. Itulah untuk U-Chef. Euro US dollar pullback semasa ini mungkin adalah wave 1 dan 2. Faham? Ini adalah 1, 2. Kalau dia turun ke bawah, kalau U-Chef tadi naik ke atas, ini akan turun ke bawah macam ni. Itu wave 2. Ini W, X dan Y. Faham? Ini macam ni. Ubah macam ni. Itu dia ubah dia. Risk reward dia tak cantik. Boleh tak entry dia yang ni? Ni tak. Satu dia bukan higher high. U-Chef tadi lower low. Dia ada trend. Ini tak. Anda nak trade something yang ada trend. Bukan setiap wave 3 tu pergi kejar. Dua time frame yang ada trend. Jadi sekarang ni, ini satu time frame. Tak ada. Dua time frame ada trend. Maksudnya satu ni kena break out atas ni, baru dua tu kita boleh trade. Okey. Bagi mereka yang intraday, okey pian. Tapi bagi mereka yang swing, anda tak masuk U-Chef tadi. Bagi intraday, anda boleh trade dia. So, intraday anda nak cari 3, jarang nampak. Anda boleh tanya, mana mana Badrul? Badrul dia trade guna ni, dia guna untuk intraday. Dia nak cari 1, 3, sakit. Jarang jumpa. Kecuali, sebabnya banyaknya 1, 3 tu apabila kita ada swing yang lebih besar habis. Okey? Ini adalah untuk Euro US dollar. Jadi kalau dia jatuh, itu cuma wave 2. Jangan panik. Itu cuma dalam wave 2 kat sini. Saya akan alihkan 2 kat situ je. Selagi dia tak break bawah ni. Kalau dia break bawah ni, bagus. Kalau dia break bawah tu, ini adalah 1. Itu cara kira dia. Ini adalah tak tahu kenapa. Mata tak nampak. Okey. Ini adalah 1, 2 dan 3. Faham? Kalau ini higher high, anda boleh masuk. Selagi dia tak break 2 ni. Faham? Kalau ini berlaku, kita boleh trade 2 ni kat sini. Kita ada trend daripada sini. Incomplete sequence daripada sini. 1, 2. Faham? Jadi kita ada trend yang ini. Jadi kita boleh trade dia. Kita boleh trade 2 ni kat sini. Paling cantik sekiranya 1 ni break out higher high atas ini. 1 ini break. Tapi untuk internal dalam ni kita ada trend. Invalidation tu tak ada apa-apa. Dalam kes ini, saya gunakan distribution system. Kenapa? Kalau biasanya orang buat alert wave, bila invalidation ni terbatal, dia akan kata trend to reverse. Saya tak. Selagi tak ada instrumen US dollar lain yang membuat menunjukkan reversal, saya akan tetap katakan ini ke atas. Yes, betul. Double correction lebih senang. Dia punya ni lebih banyak berlaku dan lebih senang nak trade. Okey, ini adalah untuk Euro US dollar. Sekarang anda tak trade dia. Kalau dia buat double, I would suggest instead of Euro US dollar, anda lihat kepada GBP US dollar. Ini kita masih ada set up kat sini. Faham? Ingat kita lukis flat kat sini. Jadi ini masih, ingat tak, dia tak complete. W X, ini tempat dia. Boleh? Jadi ini cuma adalah W, X dan Y. Faham? Ini adalah W, X dan Y. Jadi kita ada 1, 2 dan 3 ke atas. Yap, correlation. Kalau kita ada GBP US dollar yang buat lower low, Euro USD tengah buat, kita tak kata itu wave 2. Kita akan habiskan dia untuk ke bawah. Faham? Dollar index, breakout lower low. Euro US dollar, breakout higher high. Then kita satukan dia. Contoh. Euro JPY, breakout higher high.
Euro US dollar breakout invalidation. Kita tak kata dia reverse. Kita akan ikut breakout invalidation ke bawah. Saya tak kata itu invalid. Saya akan masih katakan Euro US dollar ke atas. Sebab kita tahu Euro JPY, Euro US dollar, structure dia tak lari. Faham? Bukannya tiap kali dia break invalidation, tukar trend. Tak. Tengok daripada general scheme kepada tiga instrumen. Dolar, yen, index. Tengok tiga tu. Itu correlation. Kita boleh sembang pasal correlation intermarket. Tapi yang kita nak tengok, whether apa yang kita cerita, sentiment, fundamental, dia berlaku dekat chart. Kita nak trade kat chart. Anda bukan trade dekat buku. Faham? Itu approach dia. So kalau dia buat benda ni, kita akan trade dekat sini untuk GBP US dollar ni. Kat sini. Okey. So letakkan alert dekat bawah ni. Okey, jadi kita ada dua tadi yang kita sedang tunggu, GBP US dollar dan USD Chef. AUD US dollar. AUD US dollar ni dah break high. Ini nampaknya adalah setakat ini breakout dia 3. 4, one more high. Setakat ini breakout dia dalam 3 structure. 1, 2, 3. Ni tak cantik. Kita ada breakout high kat sini. Don't trade ini. Jangan trade dia. Don't trade dia. Setakat ini breakout dia nampak 3 structure. 3 wave. Kita pergi pada wave kecil. Setakat ini breakout dia 1. Nampak Sekejap. Setakat ini breakout dia daripada bawah ni, ini adalah 1, 2, 3, 4. Baru 3. Boleh tak dia jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3 lepas tu dia buat yang besar? Faham? Itu apa tu? Ini. Kalau dia buat macam tu. Sebab itu kalau breakout 3, anda tak trade. Kalau dia turun 1, 2, 3, 4, 5. Ni jadi flat. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jangan trade 3 wave punya breakout. Anda trade 5 wave. 5, ingat nombor-nombor ni. Hafiz. 5, 9, 13, 17. Itu nombor cycle. Breakout wave dia. Macam mana nak kira dia? Macam mana nak kira dia? Ada kira daripada yang break structure. Maksudnya, anda tengok ini daripada bawah ni. Ini dah time frame kecil kita tengok ni. Daripada bawah ni. Ini satu range kan. Ini 1. Daripada 1 tu 2. Lepas tu dia punya range. Itu teknik 3 line. Ini tak ada. Ini tak kira 1, 1, 1. Ini 3. Jadi kita baru ada 3 break. Kalau nak trade dia, anda tunggu dia buat 5. Faham? Dia buat 5. Then, faham tak? Dia buat 3 wave. 1, 2, 3. Selagi dia atas benda ni, anda boleh trade kat sini. Syarat dia 5 ni kena ada divergence. Boleh? Anip, faham? Mana Anip? Saya nampak nama jarang ikut, saya tak panggil nama. Yang lain-lain kita hari panggil nama dia orang. Okey? Nampak tak cara dia? Ni bagi mereka intraday lah. Bagi mereka yang swing, anda tak trade kat sini. Anda tak trade kat ujung-ujung tu. Okey? Dah nampak dah bat. Apa yang dibaca, apa yang kita sentuh selama ni, daripada 2 minggu lepas sampailah hari ni, saya duk tekan sebab saya nak habiskan topik ni. Wassalam Mimun. Okey? New Zealand dollar US dollar. New Zealand dollar US dollar belum break out. Ini belum break out. Setakat ini movement yang ke atas ini pun nampak dalam 3 wave. 1, ini 2, 3, 4,
one more high. Boleh trade tak 3 wave? Tak. Dia kena ambil nombor-nombor ni 5, 9, 13, 17. Kenapa? Ni sebab dia extension. Nanti lepas ni kita cerita pasal extension. Okey, boleh tak trade 3 wave ini? Tak. AUD tadi boleh. UCAP tak ada. Ini tak ada apa-apa. This is nothing. Ini sideways market. Trade bila ada trend. Bukannya setiap lekuk ni. Jadi satu ni tak buat lower low. Tak ada. Ini sideways market. Dia boleh turun kat sini, naik balik. Sideways. Tak ada. Telekom Malaysia Penang. Okey, lain. Kita dah kat mana ni? Tak sempat. UJ tadi dah. YenPay tadi kita sempat cover tak? Okey, Euro JPY. Kalau dia break bawah ni, kalau dia break, itu masih lagi wave 4. Jadi tengok dulu. Tengok structure ini. Structure ini. Ini adalah hourly structure. Jadi anda tengok, ini breakout tak? Kalau dia breakout, mungkin kita dah habis hourly structure. Nampak tak dia break? Ini break. Kalau structure ini, kita nampak lain je dia break. Jadi ini mungkin dah habis. Faham? Jadi kita mungkin habiskan ini. Yang ini sebagai 5, ini 3. Apa pun anda nak tengok clear dia buat reversal. Okey? Then anda tengok wave 4. Kalau wave 4 ni kita ada momentum sequence, anda trade. Faham? Itu je. Buat benda tu ulang-ulang. Chart dah bagi. 1, 2. Ini lebih daripada 1618. Wave 4 ni anda boleh trade. 5 minit lagi lah. Faham? Jadi structure yang ini. Kenapa dia lari ke atas pula? Structure yang ini, kita anggap dia habis. Kita ada 1, 2, 3 channel berakhir dengan divergence. Dan dia break. Jadi structure ini habis. Faham? Okey, kali lagi Tengok ni. Sini satu channel. Sini second channel. Sini third channel berakhir dengan divergence dan sini breakout. Benda berulang-ulang. Chart saya lama nak expired. Apa chart lama nak expired? Faham? So, itu bermakna kita mungkin dah habis. Anda kejar ke atas, kalau dia naik dan breakout dia punya divergence ni. Dia membatalkan divergence. Kalau itu berlaku, then apa kita buat? Kita akan extendkan 3 ni. 3 ni extend ke atas. Faham? Dan kita buat sebab wave 5 berakhir dengan divergence. Jadi itu jadi 3. Ada boleh kalau dia 1.8 kita ada momentum sequence, wave 4 anda masuk. Buat itu ulang. Dia tak ada jangan trade. Dia ada trade. Buat benda tu je. Nampak dah sekarang ni Rosli? Ni RSI ni. Galih tengah buka buku RSI. Buat benda tu je. Ulang buat benda tu je. Okey, saya buang ni dulu 4 3 mana 5 kita hilang. Boleh hilang 5. Okey. Kalau tak saya kena buang nanti. Sama. Nampak tak dah simple lah. Dah simple lah. Euro. Kita curi masa Zatul sikit. Tak apa. Zatul okey. Zatul dia social. Bukan semua lekuk kita nak trade. Jangan. Anda tengok, perhatikan. Sama juga GJ ni. Yang ni. Kita boleh tarik
3 ni kat sini, 4 ni kan, lepas tu sini 3, sini 4, sini 5. Macam mana kita nak tahu dia berlaku macam tu? Anda kena tengok kepada RSI dia. Sebab tanda awal dia dah nampak. Tanda awal dia sama je cerita dia. Daripada 4 ni, dia dah ada 1 channel, okay, 2 channel dan 3 channel. Cumanya ini tak ada divergence. Kalau tak ada divergence, what you do is anda extendkan channel ni. Extendkan dia. Bermaksud dalam ni ada extension. Faham tak? Bang Pian tak okey. Dia jaga satu. Nampak tak? Jadi kat sini kita ada extension. Nampak tak macam mana nak nampak, nak tengok extension? Kita tahu dia extend. Nampak tak dia punya ni tambahan? Satu lagi. Ini extension. Jadi kita extendkan channel dalam ni. Maksudnya kita tunggu 1 lagi channel. Ini berakhir dengan divergence kat sini. Sini adalah pengakhiran channel kita. Okey. Jadi kita akan anggap 1 lagi high. Boleh? Terjawab dapat? Banyak. Memang tak dapat miss. Sesi-sesi memang tak dapat miss. Kena ikut. Itu je. Okey, GJ. Jadi kita sambung AUD JPY, CAD JPY, NZD JPY selepas ni. Okey, lepas ni kita break sekejap ya. Hafiz? Kita break sekejap, kita sambung balik selepas ni. Assalamualaikum. Yang berlaku sekarang Euro JPY. Ni nak menghampiri kawasan ni untuk invalidation ya. Tak ada dalam buku. Okey, lepas ni kita tengok. Ini chart tak ada apa menarik nak tanya Abang Galih. Bukan tak okey. Okey, jadi kalau dia break invalidation dekat sini. Sekejap. Okey, kalau dia break invalidation kat sini, adakah kita nak katakan dia berubah trend? Tak ada cerita rahsia. Dia ada dalam buku tu. Tapi dia tak tunjukkan dalam buku pre-chart ke siapa dah. Dia ada. Cuma dia sebut momentum. Lepas tu kita nak tengok macam mana. Tak ada. Okey. So, adakah ini 4? Kalau dia breakout, mula-mula kita akan tanda dia sebagai 4 dahulu. Kalau dia breakout ini The thing is, kita tahu kalau Euro JPY, EJ ni, dia jatuh, adakah di sini anda masukkan wave correlation, sequence correlation Okey, EJ jatuh sama ada EU jatuh ataupun UJ jatuh. Dia akan buat correction yang lebih besar sekiranya dua-dua ni berlaku sekali. Boleh? Down, kita tengok EU. Mana EU? EU. Okey, EU jatuh. Okey, dia belum break dia punya invalidation. 1, 2, 3. Setakat ini kalau kita ambil Fibo extension, kalau kita ambil daripada level ni 1, 2, 1 dia masih dalam kawasan ni. Martin Pring tak ada. Cari Martin Yen. Pergi cari kali. Martin Yen nama dia. Martin Yen. Martin Yen. Pergi cari siapa Martin Yen. Walk with Yan. Dia jadi tukang masak jadi. Jadi ini adalah untuk Euro US dollar. Kalau Euro US dollar break out sini, then EJ, mana EJ tadi kita? EJ tadi EU adalah jatuh. Jadi ini akan buat yang lebih besar. Itu nombor 1. Martin Yen. Nombor 2 ada tengok UJ. Mana EJ? UJ. Adakah UJ ni jatuh? Tak kan? Pada waktu ni bertahan. Sekiranya UJ, dia 2 senario. Sekiranya UJ jatuh daripada semasa,
Nampak 3 wave dia. 1, 2 dan ini. Kalau dia break out sini, sini akan buat berapa wave? 5 wave. Kalau dia break out, itu UJ. EU. Kalau dia break out yang ini, sini 3 wave. 1, 2, 3. 1, 2 dan 3. Maksudnya, yang dekat EJ tadi, kalau ini break out 2 ni, then dekat EJ ni, dia akan accelerate. Mana EJ? Ini akan buat berapa wave? Dia pergi Google. Ini akan buat berapa wave? Pian? EU, kita ada 3 wave. Ni saya nak anda EU kita ada 3 wave. UJ jatuh kita ada 5 wave. Dekat sini akan ada jadi berapa wave? Kat sini kita akan buat berapa wave? Sini. Sini akan buat, nampak setakat ini kita ada 5, 1, kita akan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini je. Dan kalau dia buat correction ini tak dapat jadi wave 4. 5 wave juga. Alhamdulillah ada orang yang faham wave sequence ni. Sini tak dapat, kalau 4 macam ni, nampak tak 1, 2 punya saiz macam ni sahaja. 3 dan 4 besar sangat. Saya tak guna alternation. Ramai yang buat elite wave, dia cuba untuk guna alternation. Menyebabkan chart anda, 1, 2 kecil, 3, 4 besar. Tak, 4 saya akan kecilkan daripada 2 kalau boleh. Tak, dia tak campur macam tu, Bat. 5. Sini kan buat macam ni. Okey, kita ada 5 kat sini, 3, 5. Ataupun another, sini adalah dia akan buat apa? Dia akan buat macam ni. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 dalam W, X dan Y. Apa pun yang ini tak dapat jadi 4. Faham tak? Dia tak dapat jadi 4 ini. Tu minggu depan, Khamis atau Jumaat, kita akan cerita mengenai wave sequence. Minggu depan, Hafiz. Double. Dia akan jadi double correction. Sini 3 wave. Sini flat. Jadi, ini tak dapat jadi 4. Faham tak? Kalau kita tengok chart dia, kalau kita nak lukis 4 kat situ, terlalu besar berbanding dengan yang ini. Tak kena. Anda akan ambil apa? Anda akan ambil 4 ini. Dan sekali lagi anda tengok RSI dia. Ni kita dah cerita tadi kan. RSI dia breakout structure. Nampak? Semua ni berulang-ulang. Benda sama je. Dan dia sini, dia breakout structure yang ni. Yang ini. Dia breakout structure yang ini. 3, 7, 11. Yes. Saya tak apa cerita dia pula. Nampak? Kalau dia breakout structure, then kalau kita akan trade wave 4 tu. Sebab kita ada momentum sequence. Faham? Kita ada momentum sequence. Jadi saya akan alihkan satu kita biru ni ke sini. Satu ni kat sini. Correction yang lebih besar. Kalau itu berlaku. Kalau dua-dua. UJ jatuh, EU jatuh. EJ akan buat correction yang lebih besar. Sekiranya kita ada EU jatuh, 3 wave. UJ tak jatuh, sideways. Ini akan masih dalam wave 4 ini. Faham? Ini kan buat correction yang kecil. Ini kan buat wave 4 ini. Sini je dia habis. Saya tak nampak dia break lah.
Ingat, 3 instrumen. EJ ni dibentuk oleh EU dengan dengan UJ. Jadi kita akan tengok, saya tengok 3. Saya bukan tengok satu ni semua cat lukis kat situ, tak. Saya tengok correlation dia. Mana-mana yang membuat break higher high, break support, yang invalidation, terus saya tengok yang dia punya kawan. Apa kawan dia buat? Bukannya terus lukis ni, tak. Apa yang kawan dia buat? Itu dia. Satu, jangan gelabah bila trade. Anda tengok, then anda buat decision. Sekarang ni, untuk sekarang, selagi dia tak break, ini masih lagi 2. Faham? Kita mungkin trunket. Dia pun correction, trunket. Anda tak jangka hujung trend. Tapi, anda tak trunketkan trend. Anda trunketkan correction. Correction boleh trunket. Maksudnya, dia sampai 618,764 ni. Macam sini. Dia sampai kawasan 618,764. Okey, kawasan sini. Okey, selagi dia tak break. Kalau dia break, kita tengok UJ, kita tengok kepada EU. Apa dia buat? Kali minggu ni kita dalam sikit. Minggu depan lagi dalam. Dan kalau anda ingat hari ni pening, minggu depan lagi pening. Boleh? Boleh trade tak? Tak. Satu ni kena buat higher high. Jadi tak ada. Tapi saya nak terangkan mengenai dia punya correlation tadi. Okey. Lain daripada tu, gold. Gold, silver. Gold, silver. Ini tak buat higher high. Kita dah ada wave 1, 2. Jadi ini bukan tempat trade. Anda cuma trade kalau dia buat breakout ini. Ini tak break. Jadi tak ada apa-apa. Ini boleh lagi dia buat macam ni. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Faham? EJ kena SL. Tak apa, ada SL. Kalau tak ada SL, tak ada account tu je. Inilah untuk gold. Silver. Silver breakout. Nampak? Jadi kalau nak trade, ada trade apa? Ini time frame besar dia, kita ada trend ke atas. Dan kita ada, setakat ini dia tak break atas ini. Jadi kita belum ada trend dekat H4 ni. Bagi mereka yang intraday, sini dah ada 5 wave. Dah ada 1, 2, 3, dah ada 5 wave. Ini breakout dalam motif. Kalau dia ada ni, anda boleh trade untuk silver. 1, 2, tak sampai 1, pullback, wave 2, nampak 3 wave, anda boleh long. Okey, itu adalah untuk silver. Okey. Itu adalah untuk silver. Jadi kalau dia buat yang jelas, antaranya wave 2 at least 38 candle. Ini sekarang ni belum. Kalau dia taper habis, inflation is there. Gold is still, asalkan anda tak pergi short gold. Kalau ada set up long, anda long. Gold, silver. Gold, silver. Because anda nampak kat Bitcoin berdarah kan. Disebabkan orang melihat kepada penyimpan, value retention, orang kembali kepada lebih tradisional. That's part of the reason. Okay, jadi kalau ini membuat 1618, kita nampak 3 wave jelas. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, then dia buat 1, 3, 4, 5, then anda long. Okay. Bukan 3 wave ini kecil ni, jangan. Boleh? So silver dekat time frame M15, M5 ada set up, cuma tunggu pullback. Arah dia kat selagi anda tak short dia, anda okey. Okey.
Bitcoin. Tak jadi saya nak buka chart Bitcoin. Kalau macam tu saya tak jadi buka chart Bitcoin. Okey, sama juga dengan minyak. Minyak masih ke atas. RSI dia, kalau dia breakout ke atas, ini hampir. Kalau ini breakout atas ini, kita akan extendkan 3. Faham? Kita akan extendkan 3. So, ini adalah untuk minyak. 1, 2. Kalau ini lebih daripada 1618, wave 4 anda boleh trade. Tak, bukan 3. Tak. Wave 2, Fibonacci retracement, untuk analisa, kita lihat dia mencapai sekurang-kurangnya level 32.8. 32. Jap. Okey. Sekurang-kurangnya 38.2, 30. Patutlah nombor terbalik. 38.2 Aina. Kalau kita nak jangka wave 2, lepas ni kita cerita benda tu. Okey, jadi kalau minyak kita ada RSI yang break 1618, anda boleh trade wave 4 ni ke atas ni nanti. Kita akan extend dia. Sini kita akan extend. Simple je nak extend benda ni. Saya alihkan sum ni. Ini 3 ni ke atas sini. Sini 5, sini 4. Lepas tu ini 5, itu 3. Ataupun kita extend lagi ke atas. Itu yang saya duk cerita benda ni lah. Yang cerita RSI tadi. Kalau anda tengok RSI dia break structure, fractal ini habis. Faham tak? Okey, 1, 2, 3, 4. Anda tengok sekarang ni, tiap kali wave 5, anda akan dapati yang correction ni, selagi dia tak break structure daripada sini, ini permulaan low dia kan. Ini permulaan low dia. Nampak tak? Ini permulaan structure dia kan ke atas. Jadi ini 1, 2. Nampak tak setakat ini daripada 2 kat sini, daripada sini, dia tak break structure, masih sama, masih yang sama. Faham tak? Jadi ini masih yang sama. Kalau ada nampak tiba-tiba RSI dia buat macam ni, macam EJ apa semua tadi, dan kemungkinan untuk structure yang color hitam ni habis. Faham Aina? Kalau tiba-tiba dia buat ke bawah, tiba-tiba dia buat lain, then kita katakan 5 kita habis kat sini. Itu yang ramai orang tak tahu. MS lagi, momentum sequence lagi atau break with higher RSI. 1618 yang ini tak break structure pian. Yang structure ini kan dia tak break, dia tak ada benda ni. Kalau macam ini kan, kalau dia sampai 1618 dan dia tak break structure, maksudnya 3 kita extend. Dan 4 kita boleh trade kalau ada pullback. Faham? Itu yang RSI ni. Kalau nak kira boleh, tapi boleh je. Kalau nak kira pun boleh, Pat. Betul. Boleh kira, tapi juling lah. Paling senang anda kirakan sekali dengan stokastik. Stokastik punya lekuk. Boleh je kira. Saya lagi senang, saya tengok RSI je, dia tak break, itu continue lah. Tak faham tak? Jadi ini structure yang sama kan. Kalau dia structure yang sama, extend 3, dia break RSI, itu 3. Dan 1618, 4 kita boleh trade. Faham Aina? Whether dia buat yang besar atau tak kan. Itulah guna RSI tadi. Bila correction dia, ada momentum. Structure ini habis, then kita tengok itu. Itu. Kita akan extend. Anda tak jangka hujung trend. Ada masa, yes, dia boleh reverse besar. Tapi itu tak ada benda perfect. Yang kita tahu, kita ikut satu hukum, kita ikut jadi kalau dia ke atas. Kita ikut, RSI dia break, selagi tak ada divergence. Ada divergence, kalau dia ada divergence,
1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu ada divergence. Kan? Dan itu menandakan kemungkinan, dan bila dia turun kat sini, kecil je turun. Lepas tu sini kan, dia break structure. Dia lain je rupa dia. Ini 5. Keep buat high. Yes. Hujung 10, ingat tak saya sebut ni, kat hujung 10 tu payah. Bila anda tengah-tengah kat 1, 2, sebab itu ada tunggu satu yang, sebab itu ada cuma trade bila berlaku breakout, bila berlaku 5 yang incomplete sequence. The moment berlaku incomplete sequence, anda tahu ada wave 2. Dia pergi, kalau dia pergi dalam satu structure, RSI dalam satu structure, tak break, keep on higher high, anda keep on chasing. Anda pergi satu time frame rendah, anda naik. Ikut je. Boleh? Itu namanya riding the trend. Anda ikut je dia. Selagi dia tidak menunjukkan reversal. Nampak tak penggunaan RSI ni? Okey, panjang kita cerita ni. Lain-lain daripada tu tak ada Euro AUD, GBP AUD ke atas, itu menunjukkan ada kemungkinan untuk kita buat dua ini. Ini pun sama. Tengok. RSI dia. Ini break structure. Ini break structure. Ini break structure yang ini. So, kalau itu berlaku, kita ubahkan satu kita ke sini. Sini jadi 2. Itu yang saya sebut semalam. Ini anda kena tunggu kepada waktu ni. Dan ini wave 2. Kalau ini buat lower low, anda trade. Ini tak lower low. Faham? Kalau ini buat lower low, dan kita trade. Nampak yang ni? Jadi ini adalah 1, 2. Ini satu structure. Boleh tak trade kat sini? Tak. Yang semalam tu saya letak kat sini, kalau siapa masuk, anda ambil 50%. Yang semalam kita cerita kan, kalau anda masuk, anda ambil 50%. Dah ambil partial. Lepas tu ni nak kena BE lah. Boleh tak dia jatuh terus sini? Boleh. Macam yang kita tandakan sekarang. Boleh. Dia jatuh selagi dia tak break atas ini. Kalau dia break atas ini 1 sini. Ini 2 kat sini. Kita ada 1, 2, 3. Boleh tak trade kat sini? Ini tak. Sebab 1 kat sini bukan lower low. Bukan trend. Sebab itu saya terangkan semalam kan, kenapa kita lukis dia macam ni, sebab kita nak cari peluang entry. Dia akan ada reaksi macam mana pun. Kenapa saya tak tahu. Fibo. GN tak. GN tak. Dia punya penurunan ni pun tak. Ini kalau breakout ke atas, ini adalah continuation ini. Ini adalah continuation ini. Kalau breakout ke atas, ini adalah continuation 1, 2, 1, 2, 3. Ini. Faham? Ini adalah A, B dan C. Ini adalah 2. Okey, GN. Keluar separuh dah. Itu je ni. Tapi itu adalah untuk intraday. Jangan pergi hold dia sampai minggu depan. Yang kita cerita semalam tu ni. Kalau ini breakout ke atas, tak. GA bukan GN. Yang semalam kita ceritakan semalam. Anda tak pergi hold dia pergi seminggu. Itu intraday. Intraday hari ini masuk, hari ini keluar. Jangan pergi swing dia pula. Okey. Apa yang saya ceritakan ni, ini adalah merupakan yang dalam kita punya sistem yang kita guna pakai dalam analisa pasaran. Inilah the whole thing, iaitu kepada memahami structure.
Saya akan off sikit daripada nota kita, tapi benda-benda ni semuanya ada dalam nota ni ya. Jadi